Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi kepada macam mana kita nak listkan ataupun extract data daripada database Firestore, Firebase, dan kita nak hantar kepada mobile apps Flutter kita. So ini adalah sambungan daripada tutorial T13, tutorial 13, yang mana kita sebelum ni telah berjaya untuk buat connection antara mobile apps dengan Firebase store kita, iaitu makanan A. So kemudian nanti kita akan continue to console untuk kita buat dia punya database structure, yang mana cuma kita buat simple je, mengandungi menu, harga dan undian. Okay, votes. Dan macam biasa kita boleh pergi ke sini juga untuk kita adjust kita punya database structure. Dan apa yang kita akan buat lebih kurang macam ni lah. Kita akan paparkan. Okay, kita akan paparkan. Sekejap boleh tak? Okay, kita akan buat lebih kurang macam ni. Kita akan paparkan nama menu, harga dia dan bilangan vote dia. Okay, kita akan paparkan lebih kurang macam ni lah. Okay, dan dia dalam bentuk list view. Dia akan dikeluarkan dalam bentuk list view. Cumanya okay, so kita akan follow lab tutorial ni untuk kita develop interface yang lebih kurang macam ni lah. Untuk list view ni kita akan follow tutorial ini. Okay, tutorial yang ada dalam code lab. Dan macam biasa, kod lengkap dia korang boleh dapat di dalam github.com/khairulnizam/makanapps. So seterusnya adalah macam mana update kod. So sekarang ni macam mana kita nak daripada sini yang kemarin kita buat dalam T13, macam mana kita nak continue kepada console. Okay, untuk kita buat dia punya table structure atau database structure dia. Okay, ni yang dalam T13 kita berhenti setakat itu. Dan kita dah verify, kita dah add Firebase SDK dan bagai semua, dan kita continue to console lah. So dalam console ni, apa yang penting adalah this part, yang mana kita akan add. Okay, bukan, sorry, mana? Di sini. Authentication ni mungkin last tutorial kita, insyaAllah. Kat sini dulu kita set up satu database, simple database. Okay, database. Okay, so kita akan buat satu simple structure database yang mana kita akan simpan Firestore. Pastikan kita berada dalam cloud Firestore, dan kita create database. Okay, ini adalah production, ini adalah test mode. So test mode ni biasanya dia bagi dalam 2-3 minggu macam tu lah. Tak pasti, rasa 2 minggu. Okay, selagi kita tak push kepada production mode, test mode ni dia akan bagi testing. Dan kalau kita nak sambung lagi ni 30 days. Okay, so kalau katakan kita nak deploy, kita pergi kepada start mode lah, production mode. Okay, ni. Tapi untuk cepat, sebab dalam production mode ni saya akan tunjukkan authentication nanti. So yang ini adalah untuk yang simple one, untuk kita create satu proof of concept. Okay, done. So sekarang ni dia tengah sediakan database. Okay, dia tengah sediakan database untuk kita masukkan data kita, untuk kita simpan data kita. So first item yang kita akan simpan adalah nama kepada menu. Kita buat lebih kurang macam senarai nama menu makanan lah. So kita ada satu collection di sini. Collection ni boleh kita anggapkan sebagai table lah. Okay, collection ni kita boleh anggap sebagai table. Sorry. Okay, let's start collection. Kalau nak tengok dia punya menu yang lengkap di sini, ataupun boleh collapsekan dia.
Okay, start collection. Collection ID, letak menu, contoh dia. Next. Okay, ni auto ID. Saya prefer guna auto ID. So nanti dia akan provide nombor lah. So field dia mungkin kita buat tadi menu kan, menu. Okay, kita buat set of menu. Mungkin makanan, food list of food. Field yang pertama mungkin menu name, contoh dia. String. Okay, string. Then kita letak lebih kurang sampel data, contohnya nasi goreng kampung. Then add field, kita akan letak harga, nama, menu, letak harga ni kita letak double number, double. Okay, number. Harga lebih kurang mungkin RM5, 50%. Contoh. Lepas tu kita tambah lagi field harga undian, rating lah. Ni kita letak number juga. Kita start daripada kosong. Boleh. Okay, dokumen ID save. So kita simpan kita punya ni, kita ada menu, kita ada collection ID, menu. Ini adalah ID yang pertama, dan ini dia punya details lah, number, string, number juga. So start collection. Ini adalah untuk field, ataupun kalau kita nak tambah field. Kalau kita nak tambah record, klik di sini. Di sini add document. Kita buat nama yang sama, nama menu, string, sotong goreng tepung, contoh lah. So kita add satu lagi field harga, number, mungkin RM7, 5%. Field harga tadi apa, undi, siapa, undian ya, undian. Number start daripada kosong. Save. Ni depan yang pertama, record yang pertama, undian kosong, harga 5.50. Okay, ada dua item lah, ada dua record. Okay, so ada dua record. Ada dua record di sini. So macam mana kita nak masukkan data-data ni masuk ke dalam phone? Ini data di dalam backend kita punya Google Firebase, Google Database. Okay, so macam mana kita nak extract data ni daripada backend kita hantar kepada mobile client. So macam mana kita nak buat? Okay, kalau ikutkan link yang saya provide, mohon rujuk ke dalam inilah tutorial ni. Code Labs ni memang free lah. Korang boleh pergi ke Code Labs ni, Code Labs. Okay, so kat sini apa yang dia akan buat adalah mula-mula dia akan cuba paparkan lebih kurang macam ni lah, structure lebih kurang macam ni. Kita ada nama menu kat sini, and then kita ada dia punya vote awal lah. Kalau ikutkan kat sini tajuk dia baby name votes, so kita adjust lah dah. So code yang ni kita akan copy dia masuk ke dalam main dot, copy, tekan shift. Okay, so korang copy yang ni sampai atas. Copy, Ctrl C, copy. So code ini sebenarnya nak buatkan UI ni. Target dia adalah nak buat UI macam ni. Okay, nak buat UI lebih kurang macam ni.
Ni yang kita akan buatkan. Ya, okay. Code tadi, interface tadi, dia akan buat benda macam dia akan generate list. Tapi yang ni dia generate list daripada local array lah. So nanti kita akan adjust supaya boleh fetch data daripada database. So pergi kat main Dart, select all, dan kita paste di sini lah. Paste. Okay. So nanti ada beberapa item ni yang akan ada error. So don't worry, kita akan go step by step lah. Sebab kalau kita perhatikan kat sini, okay, first thing yang kita akan cuba rectify adalah dia punya import Cloud Firestore. So yang ni kita kena betulkan lah dia punya public spec YAML. Okay, so kita lihat macam mana kita nak import Cloud Firestore punya plugin dengan cara yang sebetulnya lah. Okay. Okay, macam biasa kita tengok dalam Flutter package punya list. So, macam mana kita nak add plugin Flutter ni dengan cara yang betul. So kita dah import tadi. So macam mana kita nak masukkan dalam dependency dia, add dependency. Okay, ni masukkan dalam dependency. Copy ni, masukkan dalam dependency in your pub spec YAML. Okay, copy dia dan pergi kepada dependency dalam pub spec YAML. This one. So saya zoom je. Okay, masukkan kat sini file ni. Ni file ni. Okay, file ni. Kita zoom out jap. Okay, so masukkan dalam dependency kat sini. Okay, tambah dalam dependency. Bukan dalam Flutter tapi dependencies. Okay, di sini lah, betul lah. Dependencies. Okay, sini. Enter. Ada tab satu. Ni. Kau kena tekan tab satu kat sini. Okay. Cloud Firestore. Save. Save ataupun kau ni. Please correct the pub spec YAML file. Okay, download. Cloud Firestore as a dependency. Oh, okay, dia punya version. Okay, lupa nak masukkan dia punya version kat mana tadi. Firebase. Sorry. Kita kena masukkan dia punya version. Firestore version. Okay. Save. Okay, so ini masukkan dalam dependency dalam file pub spec YAML. Pub spec YAML. Okay, korang save ni dia akan download dependency. Ataupun korang force download, klik kat sini. Boleh saja. Pun boleh. So first thing tadi kita lihat, ni kita tutup dulu, ni kita tutup dulu. Kita tengok main. Okay, main sekarang dah settle. Okay, kita punya package Cloud Firestore ni kita dah import dalam dependency dengan kaedah macam ni. Dah so selesai. Okay, and then cuma mungkin kalau korang nak tengok ni kan yang proper, letak ni apa, nasi goreng contohnya lah.
sotong goreng. Tom yum gong. Nasi kerabu. Contohlah. Mi kung fu. Okay, so kita adjust sikit dia punya nama apps, bla bla bla, baby names ni buang lah. Kita ada menu, maka so let's say korang bagi nama kedai tadi kan, makanan, baby name Woods. Okay, ranking, menu makanan, ranks, contoh lah. So, apa yang dia buat kat sini adalah build body, build list yang gunakan list view. Okay, dan kat sini dia kalau sebab kod dia ni panjang sikit, korang kena go through. So, kita ada record name, ini adalah record kita. Okay, name votes. Okay, names dengan votes. Kita ada names dengan vote, name dengan vote. Okay, ni sebenarnya nanti dia akan rujuk dengan kita punya database lah. Okay, tapi kemudian lah sekarang kita just buat yang daripada local data, iaitu local array, iaitu di sini. So kita push run, start debug. Tapi ini tak selesai lagi pasal kita tak connect lagi dengan database. So mungkin ambil masa lama sikit untuk saya demo project ni. So, sekarang ni dia akan hantar apps baru, sebab ni first time untuk dia run APK ni, jadi dia agak ambil masa sikit untuk dia generate APK dan push masuk ke dalam phone. So kita lihat sini, nampak ni lambat sikit lah. So ini just dummy dulu, yang mana dia akan capture data daripada sini, daripada array ni, dummy snapshot. Sebab tu namanya dummy snapshot. Sebab snapshot yang real daripada Google Firestore kita kena capture kemudian lah. Okay, tunggu kejap. So first time memang macam ni, agak ambil masa sikit. So kalau kita lihat kita punya tutorial tadi, sebenarnya kenapa kita skip terus kepada nombor 4, tutorial kelima ni? Sebab ni yang pertama ni kita dah buat, macam nak create new Flutter apps dah buat. Kita nak set up Flutter environment ni pun dah buat dalam tutorial sebelum ni. Introduction, prerequisite pun ni dah settle. Sekarang ni kita cuma nak buat macam mana nak tambah interface yang macam ni, dummy interface. Yang ni belum lagi connect dengan database tau. Ini belum lagi connect dengan database. Sekarang ni apa yang kita tengah buat adalah kita tunggu untuk dia generate kita punya APK, just untuk paparkan interface yang macam ni. Kalau kita perhatikan kat sini, dia pilih untuk buat stateful widget. Sebab apa? Sebab data kita mungkin varies Okay, mungkin bila di refresh dia yang penting sekarang ni data ni akan sentiasa refresh. Maksudnya kalau katakan kita push satu record baru, dia akan automatically refresh. Okay, dia akan automatically refresh. Okay. Allah, lamanya dia compile. Okay, so nampak sekarang ni apa yang dia buat, cuma ni lah, dia akan provide mana tadi, main.dat. Okay, ni adalah senarai dia. So nampak lah, kita ada nasi goreng, kita ada sotong goreng, kita ada tom yum gong, kita ada nasi kerabu, kita ada mi kung fu. Okay, so perjalanan dia masih jauh.